Tapi paling banyak bahagian C itulah. Ya, kalau awak tak jawab memang tak ada markah. Rugi. Okey, cikgu adalah Puan Zuraida binti Nawawi. Ya, cikgu ajar ada anak murid cikgu juga dalam ni ya, kelas 2 A4. Okey, jawab sejarah dengan hebat. Okey, bagaimana dengan persiapan anda semua? Kita tak lama lagi nak exam tau. 20 hari bulan 10 ya bermula. Okey, semuanya di tangan anda lah ya. Sama ada anda nak A ke B, C, D, E atau F, mana pilihan satu. Ya. Tapi sejarah ni adalah mata pelajaran wajib lulus ya, sebab dia adalah subjek teras ya bagi menengah rendah dan juga menengah atas. Okey, jadi awak kena tanamkan dalam diri awak, saya suka sejarah. Target saya dalam sejarah adalah A. Bukan B. Bukan setakat cukup makan 40 A tu, bukan. Awak nak A. Okey? Okey, jadi kita tengok format soalan sejarah PT3, kodnya ialah 21. Okey, jadi format ini diguna pakai pada tahun 2019. Sebelum itu kita tidak ada ujian bertulis. Kita cuma ada ujian amali sahaja, iaitu tugasan sejarah. Okey, tapi selepas 2019 kita mula ada ujian bertulis yang mana dia ada bahagian A, iaitu objektif, aneka pilihan yang ada A, B, C, D, dan juga ada juga yang pilihan Roman tu ya, 1, 2, 3, 4 yang A, B, C, D tu juga. Dia ada 20 soalan. 20 soalan objektif, kamu kena jawab semua dan 20 markah. Bermakna satu soalan, 1 markah. Jadi awak kena mengingat, memahami, ya, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga menjana idea. Ya. Okey, untuk bahagian B pula adalah soalan subjektif. Okey, iaitu struktur. Ada 4 soalan struktur, maksudnya dia bagi soalan, lepas tu dia ada tempat kosong yang awak perlu isi jawapan ya. Awak kena jawab semua untuk bahagian B. Okey, jadi untuk bahagian B ni dia ada 40 markah. Satu soalan 10 markah. Okey ya. Lepas tu bahagian C pula esei. Yang ini memang susah sikit lah sebab awak kena mengarang ya. Okey, dia ada 4 soalan esei yang bermula dengan nombor 5, 6, 7, 8. Awak kena jawab 2 soalan daripada 4. Jadi bila awak dah tingkatan 2 ni, dia ada soalan juga daripada tingkatan 1. Jadi awak kena ingat silibus tingkatan 1 juga, bukan setakat tingkatan 2. Ya. Jadi buku lama-lama tu harap ada lagi. Jangan dibuang sampai tingkatan 3 akan diguna pakai ya. Jadi untuk bahagian C ini 40 markah. 40 markah. Maknanya satu soalan 20 markah. Okey, jadi 20, 20, 40 campur yang tadi bahagian B tu 40 dan 80 campur bahagian A 20 jadi 100 ya. Okey, format PT3 ya. Ujian bertulis ini dia mempunyai 3 bahagian. Tadi cikgu dah nyatakan. Okey, ini bahagian A 20 markah, bahagian B ni dia ada 40 markah, 4 soalan subjektif. Lepas tu ada satu soalan, maksudnya satu soalan tu dia ada pecahan pula ya. Dia ada pecahan A, B, C. Jadi awak kena jawab ketiga-tiga tu. Ya, bukan setakat satu je lah nak jawab. Ya, lepas tu dia ada pecahan, daripada pecahan soalan tu dia ada markah-markah dia ya. Awak kena jawab ikut jumlah markah tu juga. Lepas ni kita tengok ya. Okey, bahagian C pula dia ada 40 markah, 4 soalan esei pilihan. Jadi awak kena jawab 2. Satu soalan 20 markah. Jadi ada 100 markah semua, tapi bukan 100 markah ya. Sebab dia akan jadi 80 markah sahaja. Sebab kita nak campur dengan tugasan sejarah yang awak buat sekarang. Kan awak tengah buat sekarang ni tugasan sejarah. Untuk kelas 2A4 dah siap. Ya, jadi diorang tak buat lagi dah. Nanti diorang cuma dapat markah aja lagi.
Okey, cara pengiraan markah ujian bertulis. Caranya beginilah, 100% tu maksudnya 100 markah yang awak dapat tadi tu. Lepas tu awak kalikan 80 sebab kita nak jadikan 80 sahaja ya. Lepas tu bahagikan dengan 100 maka dapatlah 80%. 80% ini ialah markah penuh ya. Okey, yang ini dia punya kertas periksa. Contohlah, ini kertas periksa. Okey, biasanya untuk menjawab sejarah ni dia 2 jam. Ya, 2 jam. Tapi untuk pertengahan tahun ni kan dia cuma 1 jam setengah. Sebabnya kita kurangkan soalan di bahagian B dan juga bahagian C. Kita kurangkan kat situ. Lepas tu kalau cara macam mana pengiraannya, katakanlah di sini ya, kalau tengok dalam kotak ni ya, jumlah awak dapat 96. Ya, selepas kita campur semua 96, bukan 96 ni awak dapat. Ya, 96 ni awak kena kali dengan 80 bagi 100 dapat 77%. Dapat kat sini 77%. Nanti kita akan campur dengan tugasan sejarah ada 20%. Itu pun tengok juga kalau awak jawab awak buat perfect, awak berkira lah dapat 19, 20 macam tu ya. Tapi kalau awak tak nak buat, tak adalah markah kat situ. Kalau awak buat cincai-cincai, dapatlah markah cincai-cincai juga. Jadi macam mana? Semuanya di tangan anda. Okey, format tugasan amali iaitu tugasan sejarah tingkatan 2, 20% yang cikgu beritahu tadi. Cara pengiraannya, dia pun markah penuhnya pun 100. Ya, 100, lepas tu kita nak 20 sahaja. Jadi bahagi dengan 100 dapatlah 20%. Okey, ini dia punya cover depan. Kan? Semua dah dapat cover depan ni kan untuk tugasan sejarah. Ini contoh pelajar yang terbaik lah yang tahun-tahun lepas punya. Okey, jadi pelajar ni dapat 90%. 96 lah daripada 100. Dia maknanya perfect lah budak ni juga buat ya. Okey, jadi 96 ni kita kalikan dengan 20 bagi dengan 100, jadi dapatlah dia 19 markah. Okey, 19 markah ni tadi kita campur dengan 77 tadi, dapatlah 96 markah. Nampak? Tapi kalau katalah awak malas lah nak buat tugasan sejarah, tak nak buat lah cikgu, malas lah. Rasa-rasa awak boleh skor tak untuk untuk soalan bertulis tu? Soalan objektif. Boleh skor? Tak. Kalau awak rasa awak boleh skor, tapi walaupun awak boleh skor 80 bukan A. Kita nak A. Kan? Jadi bila awak nak A, awak kena buat tugasan sejarah. Jadi sangat-sangat membantulah. Ya, kalau awak buat tugasan sejarah 20, walaupun 20 tu membantu. Katakanlah awak nanti kan bila awak jawab, lepas tu kan markah awak kan, dia biasa kita ada markah yang border-border tau. Contohnya macam 49, lagi satu lagi 50 kan nak naik grade D kan. Ataupun 59 nak naik grade C. Dia border-border macam tu, 84 nak naik grade A. Lepas tu awak datang jumpa cikgu, nak minta satu lagi markah cikgu, boleh tak? Tugasan tak buat, modul tak buat, nota tak buat, apa tak buat, kelas PDPR pun tak datang. Macam mana cikgu nak bagi? Kan? Kalau awak buat semua tu, kalau awak tak payah minta lah, cikgu pun, kesian lah budak ni kan. Rajin budak ni. Sikit lagi nak grade A. Cikgu terus bagi je. 84 tu cikgu bagi terus 85 grade A. Ya, kalau budak tu rajin. Cikgu boleh kenal lah murid-murid ni. Okey, yang ini grade peperiksaan. Okey ya. Mungkin ada di antara kamu yang tak ingat lah. Tak ingat macam mana nak dapat grade A. Grade B, C, D, E, F dan juga tak hadir tu maksudnya awak tak mengambil peperiksaan. Okey, nanti bila 20 hari bulan kita akan ada peperiksaan pertengahan tahun. Nanti awak akan diminta datang ke sekolah untuk ambil kertas peperiksaan. Kalau awak tak jawab ataupun awak jawab tapi tak hantar, itu kita kira tak hadir.
Ya. Jawab, hantar, kira hadir. Gitu. Tapi kalau bersemuka, kalau katakanlah ada awak demam ke, ada kecemasan ke, memang kita kira tak hadir. Awak tak boleh nak ambil exam lagi. Tapi kalau awak wakil sekolah, boleh. Wakil sekolah boleh ambil exam dan dikira hadir. Ya. Walaupun hari itu awak ada pergi mewakili sekolah sampai ke mana-mana tu tak kisah. Sebab dia mewakili sekolah. Tapi bab lain tak boleh. Ya, kira tak hadir. Okey, jadi 0 hingga 39 tu belum mencapai tahap minimum, maksudnya gagal. Ya, 40 hingga 49 itu mencapai tahap minimum lulus. 40 tu cukup makan, ya. 50 hingga 59 D, memuaskan. Tak naklah D kan, tak nak. Kita nak up lagi ya. Okey, 60 hingga 69 C, baik. Okey, 70 hingga 84 B, kepujian. 85 hingga 100 A, cemerlang. So awak nak yang mana satu? Cemerlang. Cemerlang lah kan. Sebab sejarah ni untuk SPM dia mata pelajaran wajib lulus. Tak lulus maksudnya awak tak dapat CJ-SPM. Ya. Dia ada 2 subjek, BM dan sejarah. Wajib lulus. Okey ya. Tips cemerlang PT3 sejarah. Okey, saranan kepada pelajar, mula-mula awak baca dan fahami kehendak soalan. Baca betul-betul. Okey, lepas tu pilih 3 soalan esei dan jawab semua 4 soalan struktur. Pilih 2 sahaja. Ya, 2 soalan esei dan jawab semua 4 soalan struktur ya. Lepas tu dekat kertas jawapan tu, ya, awak jawab dalam kertas yang diberi. Okey, awak tulis nombor soalan sebab nanti mudahlah untuk memeriksa ya. Tulis nombor soalan. Contohnya untuk soalan esei, awak jawab nombor 5. Okey, soalan 5A. Lepas tu awak mula mengarang. Okey, lepas tu nombor 2-nya awak jawab soalan 5B, 5C. Macam tu ya. Begitulah seterusnya soalannya. Awak pilih nombor 8, 8A, 8B, 8C. Kalau dia ada pecahan pula, ada 1, 2, 3, awak kena buat macam tu jugalah ya, ada pecahan. Okey, jawab soalan yang senang dulu. Maksudnya sebelum awak jawab, awak baca sekali lalu dulu. Baca sekali lalu. Jadi awak boleh tahulah mana soalan yang awak rasa senang. Jadi soalan yang senang itulah awak buat. Jangan soalan yang susah. Okey, contohnya kan, waktu awak menulis tu, mesti awak, sebab sejarah ni utamanya esei ni dia macam karangan fakta ya. Jadi awak dah tulis dulu fakta-fakta yang awak dapat tu, okey. Lepas tu awak mula mengarang berdasarkan fakta awak dapat tu. Awak tulis semua. Lepas tu kan otak awak ni kan tiba-tiba awak dapat idea lagi, ada lagi dapat. Takut lupa kan sebab nanti nak masuk tak ingat, awak tulis dulu dekat kertas lain dulu. Tulis dulu. Nanti senang untuk awak ingat. Sebab kadang-kadang kita tengah menulis kita akan dapat idea lagi untuk menjawab yang soalan yang sebelum tadi tu ke, yang kita ada baca, soalan yang lain-lain yang kita belum jawab lagi, kita dah dapat idea. Jadi awak tulis dulu ya supaya tak lupa ya. Lepas tu jawab dalam bentuk esei ataupun ayat yang lengkap ya. Okey, Assalamualaikum Datin. Kita punya JKMP untuk kemanusiaan ada masuk dalam ni. Okey ya. Lepas tu biasakan beri fakta, huraian, contoh dan inference ya untuk esei. Ya, sebab kalau biasanya kita akan bagi fakta, jawab fakta, lepasnya cikgu akan tunjuklah macam mana cara nak menjawab ya. Fakta, lepas tu dia ada hurai daripada fakta tadi. Kena bagi satu contoh. Kalau ada 2 contoh pun tak apa juga, boleh. Inference ini adalah kesimpulan ya. Okey, seterusnya jawab berdasarkan peruntukan markah. Kalau markah tu 2, jawab 2 je lah. Jangan 2 awak jawab macam dapat markah. Sampai 1 muka surat. Jangan ya, buang masa awak sebab masa kita 2 jam aja ya. Banyak benda lagi nak jawab ya. Okey, jawab biar lebih
Jangan kurang. Ya, contohnya bahagian B. Untuk macam senaraikan. Ya, awak jawab lebih tak apa. Ya, jangan kurang. Manalah tahu kan. Katakanlah jawapan yang awak bagi tu ada yang salah. Ada soalan jawapan awak yang lain tu dapat menyelamatkan awak, ya. Jadi jawab biar lebih, jangan kurang. Okey, ya, guna penanda wacana atau perenggan. Pertamanya untuk soalan bahagian B, biasanya soalan C, ya, soalan C kemat, ya, dia ada penanda wacana kan. Awak tahu kan belajar bahasa Melayu dia ada penanda wacana, begitu juga dengan soalan esei. Pertamanya esei ni lah mesti ada penanda wacana, ya. Okey, jangan risau, tiada tolak markah, ya. Penanda wacana ni kalau awak tak letak pun janganlah risau sangat, nanti dudak-dudak kan. Lupalah cikgu letak. Takut nanti rugi markah tak. Tak potong markah. Cuma rasa macam tak menarik sikitlah. Ya. Okey. Itu tentang tips cemerlang PT3, seranan kepada pelajar, ya. Okey, teknik memahami kata tugas. Okey, yang pertama, kata tugas berikan, jelaskan, apakah, terangkan, huraikan, sejauh manakah. Kata kunci jawapannya ialah ia itu. Jadi di sini cara jawabnya perlu huraian. Dia kata berikan. Berikan, kalau nak tanya soalan kat sini, sekejap ya. Okey, contoh soalan dia. Terangkan pendapat tokoh tentang konsep alam Melayu dari sudut geografi. Jadi awak kena menerangkan tentang pendapat tokoh tersebut. Jadi dia ada huraian lah. Huraian daripada tokoh tu. Huraian dia. Ya. Okey, nombor 2. Mengapakah? Nanti cikgu kalau awak tak berapa nak ni kan. Sebab bila dengar, dia kadang-kadang dia macam fikiran tu menerawang. Sekejap sampai ke sana, sekejap sampai ke sini kan. Tak apa, nanti cikgu akan share slide ni ya dekat kelas awak nanti ya. Okey, mengapakah? Kata kuncinya kerana. Jadi perlu ada sebab. Ya. Okey, yang ketiga, adakah? Wajarkah? Okey, jadi kata kuncinya di sini penegasan sama ada kalau adakah, ya atau tidak. Ya atau tidak, awak setuju atau tidak cara menjawabnya, tapi awak kena ada huraian je lah. Kalau kata awak setuju, apa benda? Tak setuju, apa benda? Bukan ya, senyap. Tak betul ya. Okey, wajarkah? Wajarkah, kata kuncinya wajar atau tidak wajar. Ya, jadi pelajar perlu menilai sama ada bersetuju atau tidak bersetuju. Okey, jadi wajar atau tak wajar jawapan awak? Ya, wajar. Jadi bila wajar, awak kena bagi juga huraian dia ya. Tak boleh senyap macam tu. Okey. Yang keempat, bagaimanakah? Kata kunci jawapannya cara melalui, jadi perlu ada tindakan. Okey, nanti tengok lepas ni ya, dia ada contoh dia ya. Okey, yang kelima, nyatakan, senaraikan. Jadi kata kunci jawapannya ialah iaitu. Jadi jawapan tidak memerlukan huraian. Jadi dia kata senaraikan. Senaraikan hasil pertanian ke, ya. Senaraikan zaman prasejarah ke, macam tu. Jadi awak senaraikan je. Tak perlu awak nak buat ayat, tak perlu. Ya, sebab lagi pun biasanya dia dah bagi dalam bentuk pecahan lah, dia dah bagi 1, 2, 3 macam tu. Jadi awak terus jawab ya, tak perlu nak mengarang. Okey, kita tengok bahagian A ya. Objektif. Okey, objektif ni tadi ada berapa soalan? Ada berapa soalan kelas? Bahagian objektif ni? 20. 20. Okey, bagus. Ada 20 soalan. Jadi ada 20 markah. 1 soalan, 1 markah. Okey, jadi dia terbahagi kepada bentuk soalan yang ada soalan aneka pilihan dan soalan aneka
gabungan. Okey, aneka pilihan tu maksudnya soalan A, B, C, D yang macam dalam buku modul yang biasa awak buat tu lah. Okey, soalan aneka gabungan tu maksudnya dia ada pilihan jawapan yang ada satu huruf Roman tu ya, 1, 2, 3, 4 tu. Ya. Okey, masa yang disyorkan untuk satu soalan ni ialah 1 minit. Jangan lebih, kurang tak apa. Sebab bila kurang, nanti bila-bila awak boleh semak balik jawapan awak. Itu gunanya ya. Okey, lepas tu awak kena bijaklah mengurus masa awak ya. Jawab soalan yang senang dulu. Yang susah awak bulat dulu nombor soalan tu. Nanti awak akan pergi balik ke soalan itu untuk jawab ya. Jadi awak kena ulang kaji semua topik tingkatan 2 dan juga 1. Bukan tingkatan 2 saja, tapi termasuk tingkatan 1. Sebab dalam periksa ada masuk soalan tingkatan 1. Tingkatan 3 nanti bila awak tingkatan 3, lagilah awak kena ingat 3 tahun. 1, 2, 3 awak kena ingat. Jadi jangan buang buku tingkatan 1 dan juga tingkatan 2. Boleh guna lagi untuk tahun depan. Okey ya. Teknik menjawab soalan objektif ni langkah yang pertama, fahami kehendak soalan. Baca dan faham. Lepas tu, langkah yang kedua, cari kata kunci soalan. Ya, apa soalan tu nak? Okey, langkah yang ketiga, kena pasti kesesuaian bab. Jadi awak kena tahulah, oh ini soalan ni bab ni lah. Oh ni soalan ni tingkatan 1 punya lah. Ini soalan tingkatan 2. Jadi awak kena pastilah soalan-soalan tu ya. Langkah yang keempat, tapi janganlah duduk memikir lama macam ni pula, berangan pula ya. Nanti rugilah masa awak. Okey, singkirkan distraktor ataupun jawapan yang salah. Jadi bila awak tengok soalan tu yang awak baca, awak tengok aja kan, oh ini ada kaitan. Okey, ini tak ada kaitan. Terus garis ataupun pangkah dekat tepi. Jadi maksudnya awak tak nak tengok lagi dah jawapan yang tu, tahu tu mesti tak betulnya lah, salah ya. Contoh yang ini. Okey, soalan dia. Apakah kepentingan Bahri kepada kerajaan Angkor? Ini ada dalam buku teks ya, muka surat 28. Okey, jadi bila kita tahu Bahri itu ialah kolam air yang besar kan, tadahan air. Tempat fungsinya adalah untuk mengairi kawasan pertanian. Jadi kita dah tahu dah pertanian. Ada tak yang lain-lain berkaitan dengan pertanian? Yang lain tu bandar utama lah, perdagangan lah, pertahanan lah. Dah tentu salah. Jadi kita dah nampak dah pertanian. Bila pertanian, awak terus je tanda yang itu. Jangan buang masa ya. Okey ya. Bahagian B, mengandungi 4 soalan struktur yang mana awak kena jawab semua. Jadi setiap soalan adalah berfokuskan kepada satu topik. Dia tak akan campur-campur punya. Ya, sebab soalan dia nombor 1 sampai 4, jadi ada 4 kan untuk bahagian B. Jadi soalan 1 dia akan berkaitan dengan katakanlah dia nak bagi tentang tajuk 5.1 katakan, iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Tentang itulah, dia tak akan ambil tentang tajuk bab 1 pula konsep alam Melayu, tak. Dia tak akan campur ya. Soalan dia akan samalah, range yang sama ya. Okey ya. Setiap soalan mengandungi pecahan seperti soalan 1 ya. Dia ada pecahan A, B dan C. Lepas tu markah dia 3 dan 4 sebab 10 kan. 3 dan 4 ataupun 2, 4 dan 4. Okey. Lepas tu ataupun boleh jadi dalam bentuk pecahan A, B, C, D. Okey, jadi pecahan markah dia 2, 2, 2 dan 4 ataupun 2, 2, 3 dan 3. Ya, sebab dia 10 markah ya. Okey, wajarannya adalah 40 markah ya. Awak kena jawab dalam masa 1 jam. Jangan lebih, kurang tak apa. Tapi kurang tu bukan tak jawab. Jawab. Ya, masa yang disyorkan ialah 15 minit untuk satu soalan. Ya, bajet masa lah. Agak-agak 15 minit saja untuk satu soalan. Tapi kalau soalan senang tak sampai 15 minit ya.
Okey, merangkumi semua topik tingkatan 1 dan juga 2. Dia jadi senang sebab apa? Sebab awak rajin mengulang kaji pelajaran. Memang senang ya. Sebab benda tu selalu awak buat, jadi awak mudah ingat. Okey. Ini adalah cara macam mana nak menjawab lah ya. Okey, yang pertamanya baca dan fahami kehendak soalan. Okey, gambar di bawah merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui penyelidikan iaitu kaedah arkeologi. Okey, ini silibus tingkatan 1. Okey, yang kedua, kena pasti kata kunci, kata tugas dan kata kunci di sini. Ya. Yang ketiga, tidak perlu intro dan penutup. Ini tak perlu sebab soalan struktur ringkas saja. Okey, jawapan ringkas, tepat dan padat. Okey, jawab di ruang yang disediakan. Jawab berdasarkan peruntukan markah. Ya. Contohnya di sini kan, dia kata senaraikan 3 sumber prima yang dapat membantu kita untuk mengetahui apa benda? Cikgu mata cikgu tak nampak. Mengetahui sesuatu peristiwa lampau macam tu ya. Okey, jadi jawapannya ialah fosil, artifak, manuskrip, diari. Boleh jawab lebih, kurang jangan. Ya, sebab mana tahu di antara jawapan awak yang awak bagi 3 tu kok ada tersalah, ada cover kan. Okey, jadi ada pecahan jawapan terhad, ya, nama tokoh ke, nama tempat atau tugas. Ya, jadi awak boleh ikut sebab dia bila dia ada pecahan 1, 2, 3, 1, 2, 3 tu maksudnya awak senaraikan je. Awak tak perlu menulis dalam ayat penuh. Sebab dia kata senaraikan. Kan kata kunci dia tadi kan senaraikan. Okey. Lepas tu calon boleh senaraikan atau nyatakan. Boleh senaraikan atau nyatakan. Ya. Okey. Yang ini pula adalah soalan bahagian C. Okey, untuk soalan pecahan C, okey, C ni dia tiada pecahan. Kan kita tengok dia punya bagi garis lurus saja. Dia tak ada 1, 2, 3 tu tak ada. Jadi jawapan hendaklah dalam bentuk ayat yang lengkap tapi ringkas, tepat, padat. Okey, lepas tu dia mesti ada pangkal ayat yang ringkas yang mana kita ambil daripada soalan. Daripada soalan tu kita ambil. Ya, memelihara dan memulihara ialah mengisytiharkan. Kita ambil sikit daripada soalan tersebut. Dia kata bagaimanakah anda dapat memelihara dan memulihara tapak arkeologi bla bla bla. Okey, jadi awak jawab saya dapat memelihara dan memulihara dengan apa? Ialah dengan mengisytiharkan bla bla bla, jawapan awak lah. Okey. Lepas tu mesti ada fakta dan huraian. Maksudnya awak bagi fakta, okey, iaitu tapak warisan sejarah negara kan. Okey, lepas tu dia ada penanda wacana, itu selain itu, okey, mengadakan kempen untuk memberi kesedaran kepada generasi 2. Jadi generasi 2 pula. Generasi muda maksudnya ada 2 fakta dah. Okey, seterusnya itu penanda wacana ya. Menguatkuasakan undang-undang. Okey, dah ada 3 dah fakta dan kita sambung terus dan menerapkan dalam mata pelajaran sejarah. Jadi dah ada berapa dah dekat situ? Ada 4 fakta. Jadi bila 4 fakta campur kita tengok kat situ dia nak 4 markah kan. Jadi cukup lah. Dah ada 4. Okey? Ada pertanyaan? Boleh ikuti? Boleh cikgu, boleh cikgu. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Okey ya. Pastikan awak tidak meninggalkan kosong ya soalan tanpa dijawab. Ya, sebab tahun lepas memang cikgu tengok ramai yang tinggalkan kosong. Dia tak jawab. Ya, bahagian B ataupun bahagian C ya. Jadi sebahagian besar calon yang gagal ni bukan sebab mereka adalah kerana mereka tidak menjawab. Ya, bukan kerana mereka menjawab dengan jawapan yang salah. Tapi ada juga jawapan yang salah. Sebab dia
Dia cincai. Dia ni tak kisah. Jawab pun main-main aja. Ada tahun lepas memang jawab main-main aja. Entahlah, itulah, macam tu dia jawab. Ya. Dia tak nak kosong tapi dia cincai-cincai jawab. Tak naklah macam tu ya. Cikgu harap dia ada di kalangan awak ni tak jawab macam tu ya. Ya. Ini demi masa depan awak. Bukan masa depan cikgu, masa depan awak ya. Sebab cikgu dah bekerja. Cikgu dah ada masa depan. Masa depan awak macam mana? Jadi awak kena berusaha. Okey, soalan-soalan struktur bahagian B. Tadi yang cikgu ada senaraikan tadi dalam kotak tadi tu kan. Okey, arahan kata tugas. Jika kata tugas namakan, nyatakan, senaraikan, apakah? Okey, berikan fakta sahaja. Ya, huraian tak diperlukan ya. Contoh dia macam ni lah. Ya, senaraikan 3 hasil hutan kerajaan alam Melayu. Ini ada dalam buku teks muka surat 32. Jadi awak kena senaraikan. Dia ada bagi 1, 2, 3. Ada berapa markah? Ada berapa markah? 3 markah. Okey, jadi awak just senaraikan je. Okey, jawapannya garu, rotan, sarang burung, layang-layang. Oh, betul semua. 3 markah ya. Okey, lepas tu nyatakan 3 sebab mengapa Melaka tetap mengalami kekalahan meskipun strategi dan senjata yang baik telah digunakan. Okey, yang ini kita tengok tak ada 1, 2, 3 tu tak ada pecahan tapi dia ada 3 markah. Okey, bentuknya begini. Awak boleh buat bentuk macam ni. Okey ya, tentera Portugis yang jauh lebih ramai daripada tentera Melaka. Ya, itu fakta yang pertama. Ya, fakta yang kedua, senjata askar Portugis jauh lebih moden dan hebat. Okey, faktor dalaman yang wujud seperti kelemahan kepimpinan Kesultanan Melayu Melaka dan penyelewengan para pembesar. Jadi soalan struktur ni dia senang saja ya, dia bukan macam soalan esei. Kalau esei dia akan ada huraian, ada contoh, ada kesimpulan. Cuma dia di bahagian C sahaja soalan kebat yang biasanya dia ada huraian. Ya. Okey, arahan kata tugas, campuran bentuk atau format soalan, fakta dan huraian diperlukan ya jika kata tugas mengapakah, bagaimanakah, adakah anda setuju, apakah rasional, kemukakan hujah. Jadi kita tengok itu pun tengok dah tahu dah ada huraian. Kemukakan hujah. Mesti awak kena bagi huraian. Rasional, apakah rasional? Awak kena bagi huraian. Anda bersetuju? Ya, setuju. Ada huraian. Orang tak nak setuju tapi tak ada huraian tak boleh juga. Bagaimanakah? Awak kena ceritakan. Ya, kena huraikan. Mengapakah? Kan? Kalau macam awak kata, cikgu saya tak dapat nak datang sekolah. Mengapa? Kan kena bagi huraian kan, kena bagi sebab. Macam itulah dia. Ya, kalau kata dia punya kata tugas macam tu, awak memang kena bagi huraian ya. Tak boleh tak ada huraian. Maksudnya tak lengkaplah jawapan awak ya. Okey, arahan kata tugas dengan dan bentuk atau format soalannya. Okey, jelaskan. Yang tadi sambunglah. Jelaskan, cadangkan, berikan penjelasan atau komen atau alasan anda. Ini lebih kurang sama tadilah. Ya, cikgu dah terulas yang awal tadi. Bendanya sama je. Okey. Contoh soalan struktur. Okey, jelaskan tujuan kegiatan pertanian dalam kerajaan alam Melayu. Okey, 3 markah. Okey, ya, tujuan kegiatan pertanian dalam kerajaan alam Melayu untuk menyara diri sahaja. Ini adalah fakta yang pertama. 1 fakta. Okey, fakta yang kedua, apabila terdapat lebihan hasil pertanian. Itu fakta yang kedua. Lebihan tersebut akan dipasarkan
fakta yang ketiga. Jadi sebahagian besar kawasan alam Melayu ditanam dengan padi. Okey, di situ ada 3 markah. 3 fakta, 3 markah ya. Okey, fakta yang kedua tadi, apabila terdapat lebihan hasil pertanian, lebihan tersebut akan dipasarkan, itu satu fakta lah. Okey, sebahagian besar kawasan alam Melayu ditanam dengan padi. Maksudnya ada 3 fakta, 3 markah untuk soalan struktur ni ya. Okey ya, bilangan fakta atau isi nasihat, berilah isi tambahan. Ya, sebab manalah tahu ya, ada di antara jawapan awak tu tak tepat ataupun tak betul ya. Sekurang-kurangnya ada yang jawapan awak yang seterusnya tu dapat membantu ya. Jangan bagi cukup-cukup makan je lah. Tapi janganlah pula awak jawab 3 markah tu sampai sehabis satu muka surat. Tak logik dah pula ya, rugi awak ya, masa berjalan. Jadi kesilapan yang harus dielakkan semasa menjawab soalan sejarah. Yang pertamanya ejaan. Ya, tak boleh salah eja. Contohnya harapa. Harapa tu bukannya 2 R tapi 2 P. Harapa, bukan harapa. Salah. Okey. Lepas tu ejaan Mohenjo-daro. Salah dah. Mana pula Mohenjo? Dia Mohenjo-daro. Ya. Jadi kalau ejaannya betul, baru dapat markah. Salah ejaan, pangkah. Ya. Dia kena ikut buku teks. Ya. Jangan suka-suka hati awak aja nak jawab ya. Okey. Jawapan tidak mengikut kehendak atau kata kunci soalan. Contohnya, nyatakan 3 jenis lautan. Ini yang awak belajar tahun lepas lah. Ya, silibus tingkatan 1. Rasa-rasa awak ingat lagi tak silibus tingkatan 1 sejarah? Ingat lagi tak? Anak-anak ingat-ingat tak? Tak. Tak ingat dah? Tak. Macam mana awak jawab nanti ni? 20 hari bulan kita akan mula periksa, tak tahulah lagi kita punya hari apa. Tapi bermula 20 hari bulan. Jadi kalau macam awak tak ingat macam mana ni? Ya. Nyatakan 3 jenis lautan. Rasa-rasa awak apa jawapan di sini? Rasa-rasalah. Lautan Artik. Atlantik. Atlantik. Pasifik. Pasifik. Lautan Hindi. Ya. Okey, bagus. Maksudnya awak ingat lagi lah. Jenis-jenis lautan ni kan. Tapi salah. Dia bukan jenis lautan. Namakan lautan. Kalau dia kata nyatakan 3 lautan. Baru awak boleh jawab macam yang awak bagi jawapan tadi. Tapi yang ini dia kata nyatakan 3 jenis lautan. Maksudnya bukan laut. Pandai Idayu Rosli. Selat. Ya. Okey. Selat. Lagi? Laut. Lagi? Teluk. Teluk. Okey, bagus. Maksudnya adalah yang ingat. Subjek tahun lepas. Okey, alhamdulillah. Okey, itu jawapan dia ya. Jadi jangan silap. Kena fahamkan soalan tersebut ya. Jadi 3 markah. Sebab dia kata senaraikan kan. Jadi awak tulis ringkas saja macam ni. Laut, selat, teluk, dah. Tak perlulah awak satu. Awak ambil balik kata kunci dia dekat atas tu kan. Jenis lautan, laut. 2 jenis lautan, selat. Jenis lautan ialah teluk. Tak payah. Buang masa awak, buang pen awak aja. Dakwat pen. Terus dia jawab macam tadi tu. Okey ya. Idea atau fakta bercanggah. Contoh, apakah adat yang diamalkan di Negeri Sembilan? Yang ini kita belajar tahun inilah. Okey, iaitu bab 9. Bab 9 ya. Tajuk 9.2. Kan? Okey, ini 1 markah. Kesalahannya ialah awak tak boleh jawab 2. Awak macam confused lah. Apalah jawapan nak buat ni, confused. Jawab 2 lah. Mana tahu nanti kan cikgu kesian, cikgu bagilah markah kan.
Okay, adat Temenggung, adat Perpati. No. Salah ya. Maksudnya awak kata dekat Negeri Sembilan tu ada 2 adat. Bolehlah, dia ada 1 je adat ya. Iaitu adat Perpati. Ya. Biar awak jawab 1 je. Kalau awak jawab 2 pun salah kan. Okey, teknik menjawab soalan struktur kebat. Okey, soalan kebat kebiasaannya berada di akhir soalan untuk bahagian B ya. Okey ya, jawapan memerlukan fakta, huraian, ada huraian lanjutan dan juga ada contoh. Ataupun jawapan ada fakta, huraian, contoh, inference. Inference tu kesimpulan ya. Okey, inference ni adalah rumusan fakta. Jadi mulakan ayat dengan rumusannya, tuntasnya, kesimpulannya, kesannya, bla bla bla. Macam mana yang dikehendaki oleh soalan ya. Okey, semua okey? Ngantuk ke? Jangan tidur lagi tau. Lepas ni kalau nak tidur tau, dengar dulu cikgu cakap ni. Nanti awak tak boleh nak jawab kata peksa nanti tau, jadi macam tahun lepas. Okey, tak nak. Jadi cikgu nak ada kemajuan nanti, waktu periksa nanti awak jawab. Awak jawab kat rumah kan, kat rumah. Kalau tak boleh buat cikgu pun tak faham lah. Kat rumah tau, kat rumah. Bukannya dekat sekolah. Kalau kat sekolah tu awak sibuk lah nak tanya kawan awak nak meniru kan. Ada toyol lah, ada apa awak bawa kan. Kat rumah ni buku dah ada, apa dah ada, lantak awak lah kan. Awak cikgu bukan tahu pun kan. Awak meniru ke apa kan. Kalau dekat sekolah sibuk awak nak buat toyol kan. Toyol dekat dalam bekas pensil lah, celah sana, celah sini kan. Tapi dekat rumah tak boleh jawab pula. Pelik lah cikgu tak faham. Ya. Okey. Contoh soalan kebat struktur. Wajarkah sistem pendidikan di Sparta dilaksanakan dalam dunia moden? Berikan ulasan anda. Ini soalan kebat. Ini soalan tingkatan 1. Ya, tingkatan 1. Masih ingat lagi tak? Kejap ya. Okay, yang ini dia 3 markah ya. Okey, contoh dia. Sistem pendidikan Sparta wajar dilaksanakan. Ya, kita ambil daripada dia punya ayat pangkal ayat tadi tu kan. Wajarkah sistem pendidikan di Sparta dilaksanakan dalam dunia moden? Jadi kita ambil dekat soalan itu pangkal ayat dia. Untuk pangkal ayat awak ambil daripada soalan ya. Sistem pendidikan di Sparta wajar dilaksanakan kerana disiplin dalam kalangan pelajar semakin merosot. Itu fakta yang pertama. Lepas tu kita bagi contoh. Contohnya, kes membuli dan merokok di kalangan pelajar. Ada berapa kat situ? Ada 3. Jadi awak dapat 3 markah. Okey, senang je. Tak susah. Sebab yang ini untuk bahagian B soalan struktur tu ya. Untuk soalan C biasanya ada soalan kebat. Tak perlu banyak-banyak pun. Kita tengok kehendak soalan itu dah berapa markah dia. Kalau markahnya banyak, banyaklah awak kena bagi jawapan. Kalau markahnya sikit, awak bagilah macam mana kehendak markah tersebut ya. Okey, contoh soalan kebat struktur. Jelaskan kepentingan mempelajari sejarah. 4 markah di sini. Dia kata jelaskan. Bila jelaskan, awak kena bagi huraian kepentingan. Huraian tentang kepentingan mempelajari sejarah. Okey ya. Kepentingan kita ambil daripada soalan tu ya. Kepentingan mempelajari sejarah ialah mengambil iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut. Ya, di mana kita dapat mengambil pengajaran. Itu huraian dia. Yang tadi mengambil iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut itu adalah fakta. Okey, di mana kita dapat mengambil pengajaran itu adalah huraian. Dan iktibar daripada
peristiwa lalu. Itu adalah huraian lanjutan daripada huraian yang tadi. Yang mengambil pengajaran, lepas tu iktibar daripada peristiwa lalu. Itu adalah huraian lanjutan. Okey, contohnya, kita bagi contoh pula ya. Contohnya kita tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Okey, itu adalah contoh. Okey, dah berapa dah kat situ? Dah ada 4 markah dah. Okey, kesannya sebab dia kan soalan kibat kan dia ada dia punya rumusan kan. Jadi kita kena bagi sebab dia kata kat sini jelaskan kepentingan mempelajari sejarah. Jadi kita masuk kat situ kesan dia. Kesannya kita juga dapat memupuk semangat patriotisme dan menyemai sikap cintakan negara. Okey, ini dia punya orang panggil apa tadi? Inference. Ataupun kesimpulan. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak 4. Jadi awak dah jawab lebih. Lebih tak apa, kurang jangan. Okey, jadi awak dah dapat 4 markah di situ. Okey. Seterusnya, komen 1, pendirian mestilah dinyatakan. Pendirian awak mesti nyatakan ya. Pendirian ya dan tidak tak bolehlah ya. Tapi tak ada pendirian awak yang awak nak huraikan selepas tu, tak ada. Ya ke tidak ke, tak boleh. Jadi yang ketiga, nyatakan pendirian dengan ayat yang lengkap. Kalau ya, apa benda? Bla 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 bla. Janganlah pula nanti dekat soalan jawapan awak pun awak buat bla 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 kan. Kalau bla 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 bla, cikgu pun bagi markah bla je kalau untuk awak kan. Kosong markah. Okey. Seterusnya, beri kedua-dua pandangan. Kalau kata awak ada masa awak nak bagi 2 pun boleh lah. Ya apa benda, tidak tu pun apa benda juga ya, boleh. Okey, ataupun awak boleh pilih mana-mana pandangan. Kalau ada setengah pelajar tu dia rajin sangat tau. Dia macam, dia aku nak jawab lah dua-dua ni kan. Mana dah tahu nanti dapat markah lebih kan. Ada juga macam tu. Ada juga kalau setakat macam awak nak jawab lepas tu awak termenung aja tu kan. Tak payah. Awak jawab satu je. Okey, jangan buang masa. Sebab masa itu tak boleh dijual beli lagi dah. Masa itu emas. Ya ke masa emas? Ya. Okey. Soalan seterusnya, bezakan sistem pemerintahan beraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia pada masa ini. Okey, yang ini soalan yang dia nak kaitkan tentang zaman beraja Melaka dulu dengan zaman beraja sekarang. Dia ada perbandingan. Okey. Jadi kita tengok kat sini dia ada 4 markah, macam mana cara menjawabnya. Okey, antara perbezaannya ialah kita kena buat macam tu ya. Kita ada dia punya ayat, pangkal ayat tu. Jangan terus saja menjawab ya. Dia ada pangkal ayat dia. Okey, antara perbezaannya ialah dalam Kesultanan Melayu Melaka, raja berkuasa mutlak. Yang ini kita belajar masa bab 5 ni ya. Manakala dalam sistem pemerintahan beraja di Malaysia ialah raja berperlembagaan. Okey, selain itu, dalam Kesultanan Melayu Melaka, raja tidak terikat dengan perlembagaan, manakala dalam sistem pemerintahan beraja di Malaysia, kuasa raja ditentukan perlembagaan. Dan cikgu menggalakkan awak supaya dapatlah mengetahui tentang isu-isu semasa, pengetahuan kenalah banyak membaca ya. Okey, kesilapan soalan perbandingan. Awak kena mengelakkan perkataan tidak. Bukan sebaliknya. Kena elakkan yang itu. Okey, kita rehatlah. Okey, rehat sekejap. Cuba awak tengok rimau ni. Cuba awak kira ada berapa ekor rimau dalam ni. Ada berapa? Ada 4. Oh, Mariam kata, Mariam ya? Mariam kata 4. Yang lain? Ada berapa rimau? 6. 8. Ada berapa? Cuba kira betul-betul. Cuba tengok betul-betul ada berapa ni.
Banyak ni, ada balik pokok ada, atas pokok ada, tepi-tepi sana ada, tepi-tepi sini ada. Oh, ada yang betul jawab. Okey, betul Wano Sarah ya. 16 ekor rimau ya ada dalam gambar ini. Wah. Cik kira betul tak? Kan? Oh, dekat atas tanah tu pun ada rimau. Dekat pokok tu pun ada rimau. Oh, gitu. Balik-balik daun tu pun ada bayang-bayang rimau. Oh, dia ada bayang-bayang dia. Okey. Jadi maksudnya awak masih mengikutilah dan cikgu bagi teknik menjawab ni. Okey, kita tengok bahagian C. Okey, masa pun tinggal berapa minit lagi ni? 5 minit tadi kita mula lambat. Tak apa, awak ada kelas lagi lepas ni kan? Awak hantar mesej kat cikgu tu, cikgu saya masuk lambat sikit lah. Gitu ya. Okey, bahagian C. Mengandungi 4 soalan esei. Okey, jadi awak kena jawab 2 je. Ya, jawab 2 saja. Jangan jawab semua. Tak ada masanya awak nak jawab semua. Tapi kalau awak nak kata kalau awak dah jawab semua kan, nak jawab dah bahagian A dah habis, bahagian B dah habis, bahagian C pun dah habis 2 soalan dah. Awak rasa macam nak jawab lagi dah, rasa macam boleh lah nak jawab soalan yang ni. Boleh. Jawablah kan. Manalah tahu kan soalan tu boleh membantu awak nanti. Manalah tahu kan cikgu yang memeriksa tu waktu tu mood dia tengah baik kan. Lepas tu dia semak soalan yang mula-mula awak jawab tu maka tak berapa kan. Kesian pula budak ni, tengok yang kat belakang ni. Oh, bagus pula budak ni jawab yang ni. Sekejap pula kuasa kat telefon. Sorry ya, pengetua call. Okey, kita sambung. Okey ya. Setiap soalan mengandungi beberapa pecahan sebab dia akan bermula dengan soalan nombor 5. Allah, bising pula. Okey, soalan 5, 6, 7 dan 8 sebab ada 4 kan. Jadi awak kalau nak menjawab dekat soalan yang ini, awak tulis soalan 5, kata awak pilih 5 kan. 5A. Bla 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 jawab. Okey, lepas tu soalan 5B. Bla 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 juga dah jawab. Lepas tu soalan 5C. Bla 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 juga. Okey. Jadi pecahan markah pula dia ada, kalau soalan tu lah, dia ada sama ada 6, 8 ataupun 6. Sebab totalnya 20. Satu soalan 20 ya. Okey, ataupun 6, 8 dan 8. Totalnya 20 ya. Ataupun 4, 8, 8, 20. Jadi wajaran untuk soalan ini ialah 40 markah, 40 minit. Okey, jadi satu soalan masanya ialah 20 minit. Tak boleh lebih, kurang tak apa. Tapi kalau katakanlah di bahagian lain awak habis cepat, tak apa, dia boleh cover untuk bahagian C ya. Jawab bahagian A dulu, jangan jawab bahagian C. Walaupun awak kata, macam seronoknya nak jawab bahagian C. Jangan. Awak jawab dulu bahagian A dulu ya. Okey, panduan menjawab soalan esei yang pertama, baca dan fahami kehendak soalan. Apa-apa pun mesti baca dan faham. Baca 2 kali ya. Kena pasti kata tugas dan kata kunci. Ya, tidak perlu intro dan penutup. Okey, jawapan padat tepat. Okey, jawab di helaian yang disediakan. Jangan pula awak pandai-pandai bawa kertas awak sendiri tapi sekolah ada sediakan. Tu kalau SPM dah salah dah, tangkap langsung tak dapat markah. Bising betul lah dia ni. Macam mana ni? Tak sound. Sekejap. Okey, jawab berdasarkan peruntukan markah. Kalau markah 2, jawab sikit. Markah 4, sederhana. Markah 8, banyak. Macam tu ya. Mulakan dengan pangkal ayat yang kita ambil daripada soalan tu ya. Okey, perlu ada fakta, ya, perlu ada huraian dan juga contoh. Kalau ada juga inference ya.
Okey, tulis dalam bentuk esei dan berperenggan. Okey, kalau kalian tak cukup boleh guna kertas awak sendiri. Sebabnya awak periksa di rumah. Boleh. Tapi kalau di sekolah awak boleh kalau periksa di sekolah boleh pakai kertas sendiri. Cuma SPM je. SPM memang kena pakai kertas yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, ya. Okey, lepas tu tulis dalam bentuk esei dan berperenggan. Tak nak nanti awak tuliskan isi tu ada banyak tau, tapi awak tulis semua penuh satu perenggan. Satu muka surat tu penuh satu perenggan. Seelok-eloknya awak bahagilah pembahagian kan. Isi satu perenggan, isi dua perenggan kedua macam tu. Barulah dia tersusun dan teratur kan. Macam awak lah. Kalau tengok orang tu kan, cantik, kemas orang tu kan. Tertariklah dengan dia, handsome. Cuba kalau dia pakai baju dekat tonggang terbalik kan. Baju depan ke belakang, dah belakang ke depan. Kan tak menarik tu kan. Macam itulah juga ya. Jadi jangan tulis dalam bentuk point. Tak nak. Point-point tak mau sebab kalau point maksudnya maka awak separuh. Dapat maka separuh. Jadi awak kena tulis dalam bentuk esei. Dalam bentuk ayat. Dalam bentuk perenggan. Barulah dapat markah penuh. Ya. Tidak menjawab satu soalan akan kehilangan 20 markah. Banyak tu 20 markah, jangan tak jawab. Ya. Naknya soalan di rumah tekanlah tak boleh jawab. Okey, jadi soalan bergantung kepada kata tugas. Okey, jika kata tugas ialah terangkan, jawapan mesti mengandungi fakta. Okey, setiap fakta perlu ada huraian dan digalakkan untuk memberi contoh. Okey. Okey, contoh soalan kata tugas terangkan. Terangkan kegiatan perdagangan dalam tamadun awal dunia. Okey, 6 markah. Okey, ini ada di muka surat 81. Okey, tingkatan 1 punya silibus. Okey, pertama perdagangan tempatan. Okey, itu fakta pertama ya. Iaitu masyarakat di kota mendapatkan makanan dan barangan pertanian. Itu huraian 1A. Okey, dengan menukar barang kraft tangan dan perkhidmatan. Huraian 1B. Termasuklah kegiatan keagamaan. Huraian 1C. Maksudnya di sini dalam satu fakta tu ada 3 huraian. Ya, dihuraikan. Okey, yang kedua, perdagangan jarak jauh, ini adalah fakta yang kedua, iaitu masyarakat bertukar-tukar barangan dengan penduduk yang mempunyai bahan mentah. Ini adalah huraian 2A, maksudnya fakta yang kedua. Itu kita panggil 2A ya. Seperti logam, emas dan besi. Itu kalau dikata seperti tu kita dah tahulah itu adalah apa? Logam, emas, besi. Contoh, okey, bagus ya. Okey, berlaku kegiatan perdagangan antara masyarakat Sumeh, Mersik dan juga Mohenjo-daro. Itu adalah huraian 2B. Huraian yang kedua untuk B. Untuk soalannya, untuk yang perenggan yang kedua ni lah. Okey, seterusnya. Jika kata tugas ialah huraikan, jawapan mesti mengandungi fakta. Ya, setiap fakta perlu ada huraian dan contoh. Okey, contoh dia lah. Okey ya, huraikan cara pengumpulan makanan pada zaman logam. 6 markah ya. Jadi yang ini tingkatan 1 muka surat 54 ya. Dia 6 markah, jadi awak kita tengok ya macam mana dia punya jawapan dia ya. Jadi manusia pada zaman ini tidak melakukan pengumpulan makanan. Sebab dia zaman logam ya. Okey, itu fakta yang pertama. Kerana berlaku kemajuan dalam bidang pertanian, penternakan dan perdagangan. Ini adalah huraian yang pertama. Okey, mereka melakukan aktiviti menukar barang dagangan. Itu adalah fakta yang kedua. Iaitu sistem barter. Huraian
untuk fakta yang kedua tadi. Itu yang kita panggil H2A. Contohnya, mereka menukarkan ikan dengan buah limau. Itu adalah contoh untuk 2A tadi, sistem butter tadi. Ya. Oleh itu, membolehkan mereka memperoleh makanan yang cukup. Ini adalah huraian yang kedua untuk fakta 2. Okey. Jadi ada berapa jawapan dekat situ? Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, jadi cukup 6 markah yang awak dapat. Dia ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Okey. Okey, jelaskan faktor-faktor kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan yang unggul di alam Melayu. Okey, faktor-faktor kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan yang unggul di alam Melayu ialah kedudukannya yang strategik. Okey, di sini dia kata jelaskan. Jadi bila jelaskan, dia punya ni kata kunci dia ialah tu kan. Okey. Jadi bagaimanakah sistem pemeriksaan awal dijalankan di China? Jadi sistem pemeriksaan ini dijalankan dengan kawalan yang ketat. Ini untuk mengelakkan penipuan, calon akan dikurung sebelum pemeriksaan dijalankan. Mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman. Jadi di sini ialah kita tengok bagaimanakah. Jadi dengan kawalan. Okey, tu dia punya cara menjawab untuk kata tugas bagaimanakah. Okey, seterusnya adakah. Okey, Portugis telah menakluki Melaka pada tahun 1511. Adakah ya, kekalahan Melaka kepada Portugis menandakan berakhirnya pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? Jelaskan. Okey, jadi bila dia tanya adakah, dia tanya dekat awak. Okey, awak jawab tidak. Tidak, jangan berhenti dekat situ. Jadi awak kena jawab. Ya, penjelasan mesti disokong. Jadi jawapan tadi kan tidak. Okay. Ini kerana warisan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka telah diteruskan di negeri-negeri Melayu yang lain seperti Kerajaan Johor. Jadi penjelasan mesti disokong dengan pendirian. Ada pendirian, tiada penjelasan, kosong markah. Ya. Jika pendirian tidak selari dengan penjelasan, maka markah hanya diberikan untuk penjelasan sahaja. Ada penjelasan tetapi tidak ada pendirian, maka markah hanya akan diberikan untuk penjelasan sahaja. Okey? Okey, ini panduan untuk menulis esei yang cemerlang ya. Okey, dia ada fakta atau isi, ada huraian, ada kabus. Kabus ini ialah ada perkataan kerana, agar, bagi, untuk dan supaya, itu dia dipanggil kabus ya. Lepas tu dia ada huraian dan juga contoh. Okey, jadi 3 perkara penting untuk menulis ayat lengkap. Awak mesti mulakan dengan pangkat ayat, iaitu kita ambil daripada soalan tadi. Okey, merangkumi, ada fakta, ada huraian, ada contoh. Okey, ada inference ya, guna penanda wacana ya, guna teknik kabus, iaitu adanya kabus tu apa? Kabus, beritahu pada cikgu. Kabus apa? Apa itu kabus? Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Bagus Quratul ya, jawapannya betul ya. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Yang kita jawab tu ya. Okey, ayat yang lengkap. Jadi ayat kena lengkap. Okey, berdasarkan kajian anda, apakah kaedah yang diperolehi oleh negara kita hasil daripada kemajuan pertanian? Ini kita kena mulakan dengan pangkal ayat. Kita ambil daripada soalan tu kan. Okey, apakah faedah kan? Jadi faedah yang diperolehi oleh negara kita hasil daripada kemajuan pertanian ialah, baru kita jawab, bekalan makanan mencukupi. Sebab cikgu tengok sekarang ramai murid yang dia tak nak jawab, ambil balik daripada soalan tu. Dia terus saja jawab. Jadi kena jawab ya. Kena ikut macam tu, format dia. Okey ya, panduan penulisan penanda wacana ya. Ini kerana dalam ini, hal demikian, keadaan ini bertujuan, ini disebabkan. Ya. Ini selepas idea utama awak tu, awak boleh gunakan penanda wacana yang cikgu nyatakan tadi ya. Ini kerana dapat memenuhi keperluan makanan bagi penduduk tempatan. Contoh dia ya.
Okey. Panduan penulisan contoh selepas huraian. Contohnya, misalnya seperti iaitu. Okey, contoh dia ya. Contoh ayat. Contohnya, penanaman padi dan sayur-sayuran. Okey, yang ini pula inference ataupun rumusan lah ya. Selepas contoh ya, kesimpulannya, hasilnya, akhirnya, rumusannya, kesannya, akibatnya, natijahnya, konklusinya. Ya, nak tanya apa? Azan. Oh, azan. Okey, betul. Cikgu pun dengar azan. Sekejap lah. Minum sekejap. Okey, tempat awak masih azan lagi ke? Tempat cikgu dah berhenti dah. Boleh ya? Boleh teruskan Kak. Okey, kesimpulannya Ada. kita tidak seharusnya bergantung hanya kepada tanaman tradisional sahaja tetapi juga hendaklah mempelbagaikan tanaman dagangan untuk meningkatkan ekonomi negara. Okey, itu kesimpulan dia. Cara menulisnya ya. Okey, yang ini penanda wacana untuk permulaan ayat ya, untuk menunjukkan kesinambungan perenggan. Yang awak boleh guna di samping itu, selain itu, salah satu, seterusnya, berikutnya, sehubungan dengan itu, bla 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 ya. Okey, contoh penulisan jawapan lengkap. Berdasarkan kajian anda, apakah faedah yang diperolehi oleh negara kita hasil daripada kemajuan pertanian? Okey, yang ni. Okey, faedah yang diperolehi hasil daripada kemajuan pertanian ialah bekalan makanan yang mencukupi. Okey, ini dia punya apa ni? Ini yang depan kan? Ini kerana dapat memenuhi keperluan makanan bagi penduduk tempatan. Contohnya penanaman padi dan sayur-sayuran. Kesimpulannya, kesimpulannya iaitu inference ya, kita tidak seharusnya bergantung kepada tanaman tradisional sahaja tetapi mempelbagaikan tanaman dagangan untuk meningkatkan ekonomi negara ya. Yang ni kita boleh tengok ni. Okey. Yang warna ni, warna pink ni isi. Okey. Lepas tu ini adalah huraian. Ini kerana ya huraian daripada isi ni, daripada fakta ni ya. Okey, lepas tu contoh. Yang warna oranye ni contoh. Contohnya penanaman padi dan sayur-sayuran. Lepas tu kesimpulannya itu adalah inference ya. Lengkap ya. Ada 4. Kesilapan yang harus dielakkan semasa menjawab soalan esei. Jawapan yang tidak munasabah, terpesong ataupun salah tafsir soalan. Of course, kalau dah salah ni memang salah lah jawapan awak. Okay, contohnya macam ni lah. Terangkan sumbangan tamadun Huang He terhadap peradaban dunia. Tapi yang awak jawab, sumbangan tamadun Cina. Ya, tak sama. Dia tak sama ya, dia ada 2. Huang He dan juga tamadun Cina. Tamadun Cina dia kepada apa? Dia lebih kepada apa tamadun Cina? Siapa tahu? Cina dia lebih kepada apa? Ada yang ingat? Bab 7. Bab 7. Siapa ingat? Dinasti Ming. Ratu? Awak jawab apa? Ada kalau sumbangan tamadun Cina tu lebih kepada pendidikan kan. Kalau macam tamadun Huang He tu pada pertanian ya. Okey. Kesilapan. Singkatan tak dibenarkan. Singkatan memang tak boleh digunakan. Contoh awak nak guna awak punya perkataan awak sekarang apa orang panggil? Ayat WeChat. Kata WeChat tu tak nak lah ya. Dia punya singkatan yang awak guna dekat WeChat, kat mana tu tak nak. Okey, tapi jika awak kesuntukan masa,
Awak bolehlah guna ni tanda macam ni dan ni. Dan yang DLL tu dan lain-lain, DSB dan sebagainya, DPD daripada KPD kepada yang ini memang standard lah. Kita pun memang orang selalu guna yang ini. Tapi kalau yang lain-lain, tak tahu tak boleh lah. Contohnya aktiviti kan, awak buat aktiviti. Activity. Oh, tak boleh yang itulah. Ya, singkatan-singkatan lain tak boleh. Okay? Okay, jadi kita dah habis untuk yang ini, teknik ini. Jadi, ilmu adalah cahaya penyuluh ya dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, ia dapat membimbing manusia ke arah kebaikan serta mengeluarkan diri manusia daripada kegelapan dan kejahilan kepada cahaya dan kebenaran. Ya, tapi ada satu lagi. Walaupun yang tinggi adab, orang yang tinggi adab, walaupun kekurangan ilmu, lebih mulia dari orang yang banyak ilmu tapi kekurangan adab. Ya, fikir-fikirkanlah. Okey, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tak ada, cikgu ucapkan ribuan terima kasih ya sebab masih lagi ada dalam Gmail ini ya, tak ada lagi keluar-keluar ya, masih lagi mendengar apa yang cikgu katakan ya. Semoga anda semua, cikgu doakan ya Allah, semoga anak-anak yang ada dalam ini, anak-anak kelas anak-anak tingkatan 2 SMK Bandar Tasik Puteri ini memperolehi dalam peperiksaan sejarah A ya, dapat A dalam peperiksaan sejarah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Bukan sekadar awak minta doa cikgu saja, tapi usaha awak. Kalau awak tak berusaha, susah juga nak dapat A ya. Mana ada benda tu boleh datang bergolek macam tu ya. Kecuali awak memang cerdik sangat. Otak awak sekali dengar je memang terus dah terakam dekat otak awak tu. Memang awak genius gila lah kan. Itu satu dalam sejuta kot. Ya. Jadi cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa kesilapan itu adalah dari cikgu ya. Cikgu minta ampun maaf semua. Semoga semuanya berjaya dan dapat manfaat daripada teknik hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih kembali. Terima kasih cikgu. Terima kasih kembali.